Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Ustaz harap semuanya dalam keadaan sihat dan dalam keadaan baik. Dan Ustaz doa kamu semua dalam sentiasa Allah berikan kurniaan, kesihatan dan perlindungan daripada segala macam wabak, khususnya wabak penyakit yang melanda negara kita dan seluruh negara pada hari ini, iaitu COVID-19, insya-Allah. Jadi pada hari ini kita akan belajar tentang bidang tajwid, insya-Allah. Sebelum memulakan kelas, kita hadiahkan Al-Fatihah buat junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga para ulama yang mengembangkan ilmu sampai ke kita pada hari ini. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, kita akan baca niat belajar dan mengajar. Ikut Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wal naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha 'ala at-tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wad du'a ila al-huda والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. InsyaAllah, moga-moga dengan niat yang kita lafazkan tadi, Allah permudahkan urusan kita pada hari ini untuk belajar. Baik. Okey, baik. Apa yang kamu lihat dekat gambar ini? Jadi apa hubung kait antara gambar ni, ini gambar bibir lah, dan hukum tajwid izhar syafawi? Apa hubung kait dia? Okey, Ustaz bagi masa seminit untuk kamu jawab. Baik, Ustaz harap kamu dah bagi jawapan untuk diri kamu lah. Baik, hubung kait antara gambar ini, iaitu gambar bibir, dengan hukum tajwid izhar syafawi adalah pada bibir. Kan sebelum ni kan Ustaz dah terangkan syafawi maksudnya apa? Syafawi maksudnya bibir, di mana huruf mim, tempat keluar huruf mim pada bahagian anggota bibir. Jadi tanpa merapatkan atau tanpa pertemuan antara bibir atas dan bibir bawah, tidak akan terhasilnya huruf mim, tak akan terhasilnya bunyi huruf mim. Tak percaya, cuba kamu buat. Kalau kamu tak tak bertemu antara bibir kamu, kedua bibir kamu tak bertemu, kamu tak akan dapat menyebut huruf mim. Jadi izhar syafawi adalah mim mati yang perlu jelas dia punya bunyi, dia tidak boleh didengungkan. Izhar tu kan terang, jelas. Jadi itulah kaitan dia, kaitan gambar bibir dengan izhar syafawi. Okey, Ustaz harap kamu faham dengan penerangan Ustaz. Baik, kita akan pergi kepada standard pembelajaran. Okey, pada hari ini standard pembelajaran membaca kalimah dan potongan ayat yang mengandungi bacaan izhar syafawi dengan betul dan bertajwid, mengaplikasikan hukum tajwid dalam pembacaan Al-Quran, mengamalkan bacaan Al-Quran dengan betul dan bertajwid dalam kehidupan secara beradab dan istiqamah. Bagi objektif yang kamu perlu capai pada hari ini adalah membaca dan potongan ayat yang mengandungi bacaan izhar syafawi dengan betul dan bertajwid, dan kedua, mengaplikasikan hukum tajwid dalam pembacaan Al-Quran. Baik, kita akan pergi kepada pembelajaran kita pada hari ini. Ustaz akan terangkan secara ringkas lah, sebab minggu lepas Ustaz dah kelas sebelum ni Ustaz dah terangkan tentang izhar syafawi, makna dia, kaedah dia macam mana. Jadi Ustaz pada hari ini Ustaz akan terangkan secara ringkas, supaya bila kita ulang, sentiasa ulang, kamu akan
ingat perkara ni. Okey, jadi kaedah izhar syafawi, maksud dia lah izhar syafawi ni apa? Izhar syafawi, izhar, perkataan izhar adalah terang dan jelas makna dia, dan syafawi adalah bibir. Jadi izhar syafawi ni apa? Maksud izhar syafawi adalah mim mati bertemu dengan huruf hijaiyah, yang kamu nampak ni, huruf hijaiyah kat sini yang kamu nampak, selain huruf ba dan mim. Jadi selain huruf ba dan mim, apabila mim mati bertemu dengan huruf selain ba dan mim, maka secara automatik, tak ada ragu lagi, dia adalah izhar syafawi. Jadi ini huruf hijaiyah, alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha, ni semua ada huruf hijaiyah. Baik. Okay, kita akan teroka izhar syafawi di dalam surah Al-Hijr ayat 71 hingga 78. Surah Al-Hijr ini kamu akan baca nanti masa kelas khatam Al-Quran. Jadi kita akan kaji, kita akan lihat di mana kedudukan izhar syafawi. Sebelum tu kamu dengar dulu bacaan ustaz, supaya kamu dapat cam di mana kedudukan perkataan izhar syafawi, hukum tajwid izhar syafawi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala haula'i banati in kuntum fa'ilin. Baik, pada ayat 71 ni kamu nampak tak dekat mana? Ustaz nampak? Kamu nampak? Baik, Ustaz harap kamu semua nampak. Jadi kat sini ayat 71 ada izhar syafawi, hukum tajwid izhar syafawi dekat mana? Dekat sini, in kuntum fa'ilin. Sebutan dia ikut ustaz, in kuntum fa'ilin. Jadi di situ kedudukannya. Baik, kita akan teruskan ayat seterusnya. La'amruka innahum lafi sakratihim ya'mahun. Pada ayat 72 kamu nampak tak? Baik, Ustaz harap kamu nampak. Ada juga hukum izhar syafawi di ayat 72 ini. Di mana? Dekat innahum lafi, ikut Ustaz, innahum lafi. Dia ada dua. Seterusnya dekat mana? Sakratihim ya'mahun, sakratihim ya'mahun. Okey, kita akan teruskan. Fa akhadhathumus sayhatu musyriqin. Ada tak? Tak ada. Kita akan teruskan ayat. Faja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alaihim hijaratan min sijil. Kamu nampak kat mana? Ya, ada hukum izhar syafawi kat sini. Mana kita tengok? Betul tak tekaan kamu? Tada. Wa amtarna, wa amtarna. Ada lagi tak? Ada. Alaihim hijarah, alaihim hijarah. Ikut ustaz. Alaihim hijarah. Baik, kita akan teruskan. Inna fi dhalika la ayatin limutawassimin. Ada tak? Tak ada. Kita teruskan. Wa innaha la bisabilim muqim. Ada? Tiada juga. Kita teruskan. Inna fi dhalika la ayatan lil mu'minin. Ada? Tak ada juga. Kita teruskan.
wa in kana ashabul aikati ladzalimin. Ada? Tak ada juga. Jadi kita daripada ayat 71 hingga 78 kita dah jumpa berapa hukum izhar syafawi? Kita dah jumpa 6. Kita jumpa 6 hukum izhar syafawi pada surah Al-Hijr ayat 71 hingga 78. Ustaz harap kamu dapat tahu cara macam mana kamu nak tangkap ataupun kamu nak dapatkan hukum izhar syafawi dalam ayat Al-Quran. Pertama, kamu kena lihat mim mati ni. Contoh mim mati. Dan apabila selepas mim mati huruf selain mim dan ba, maka confirm, maka mu'tamad. Dia adalah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, hukum tajwid izhar syafawi. Baik, ada latihan buat kamu semua. Okey, latihan ini pada surah Al-Hijr ayat 79 hingga 78. Ustaz nak kamu cari dekat mana hukum tajwid izhar syafawi. Okey, kamu tulis di dalam buku latihan. Okey, cara dia macam mana? Baik, cara dia macam ni. Contoh ni ayat tadi surah Al-Hijr ayat 71 hingga 78. Okey, contohnya macam mana? Contoh ayat kat sini. Jadi kamu dah jumpa dah untuk hukum izhar syafawi yang pertama, in kuntum fa'ilin. Okey, jadi kamu hanya ambil perkataan in kuntum fa'ilin saja. Kamu tak payah ambil daripada qala haula tu. Ambil perkataan in kuntum fa'ilin. Kemudian dekat tepi dia kamu tulis mim mati tambah huruf apa selepas dia? Huruf fa. Jadi mim mati bertemu huruf fa, izhar syafawi. Okey. Kemudian contoh lagi satu, contoh dekat sini. Kamu jumpa untuk yang kedua. Jadi kamu tulis innahum lafi. Cukup setakat tu. Innahum lafi. Ni kamu contoh, kamu tulis ni. Kedua, innahum lafi. Lepas tu tulis dekat sebelah bertemu apa? Mim mati bertemu apa? Bertemu dengan lam. Jadi dan seterusnya lah. Dan seterusnya. Berapa banyak kamu jumpa, kamu tulis. Pada ayat ni ya. Latihan pada surah Al-Hijr ayat 79 hingga 84. Ini latihan surah Al-Hijr ayat 79 hingga 84. Okey, kamu nak ustaz nak kamu buat macam mana yang ustaz dah tunjuk dah contoh tadi di buku latihan Al-Quran. Okey. Seterusnya kita akan baca ayat yang terkandung hukum izhar syafawi. Okey. Ustaz ambil ayat ni daripada surah Al-Hijr ayat 57 hingga 64 yang kita dah baca dalam pertemuan kita pada kelas sebelum ni. Pada kelas khatam Al-Quran kita dah baca dah ayat ni. Jadi ustaz nak kita baca lagi ayat ni untuk kita kukuhkan, kita teroka di mana kedudukan izhar syafawi. Okey. Ustaz ada tulisan dan kita tak akan baca ke semualah, kita akan hanya baca ayat yang ada hukum izhar syafawi saja. Okey, jadi ustaz dah senaraikan pada ayat yang pertama pada ayat 57. Okey, ustaz nak kamu dengar apa yang ustaz baca dan kamu ikut. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qala fama khatbukum ayyuhal mursalun. Qala fama khatbukum ayyuhal mursalun. Dah, okey, kamu ikut. Kamu baca. Baik, kita akan pergi seterusnya. Kalau kamu tak sempat, kamu stop video ni, lepas tu kamu baca. Kalau ustaz lajulah. Okey. Seterusnya ayat kedua, ayat 59. Okey, sebelum tu di mana hukum izhar syafawi pada ayat 57? Dekat
khatbukum ayyuha. Khatbukum ayyuha. Dia tak boleh baca khatbukum ayyuha. Jangan baca macam tu. Jangan duk baca lagu tu noh. Okey. Seterusnya ayat 59. Illa ala lutin inna lamunajjuhum ajma'in. Sekali lagi kamu dengar bacaan ustaz. Illa ala lutin inna lamunajjuhum ajma'in. Okey, sekarang kamu baca. Baik. Di mana kedudukan izhar syafawi? Di lamunajjuhum ajma'in. Lamunajjuhum ajma'in. Dia tak boleh hum ajma'in. Jangan, hak tu salah. Okey, seterusnya pada ayat ke-60 pun ada hukum tajwid izhar syafawi. Jadi kita akan baca. Illam ra'atahu qaddarna innaha laminal ghabirin. Illam ra'atahu semula. Illam ra'atahu qaddarna innaha laminal ghabirin. Baik, kamu ikut bacaan tersebut. Baik, bagus. Jadi di mana hukum tajwid izhar syafawi? Di sini. Illam ra'atahu. Di sini apa? Huruf mim mati bertemu dengan ra. Jadi dia kena baca illam. Dia tak boleh baca illam ra'atahu. Tak boleh. Dia kena illam ra'atahu. Baik. Seterusnya pada ayat yang ke-62 kita akan baca kerana di situ ada hukum izhar syafawi. Qala innakum qaumun munkarun. Qala innakum qaumun munkarun. Jadi di mana hukum izhar? Sebelum tu kamu baca dulu. Maaf ustaz. Okey, baca macam mana ustaz baca? Baik. Di manakah hukum izhar syafawi? Di sini. Innakum qaum. Jadi kaf mim mati bertemu dengan qaf. Jadi innakum qaum. Itu cara bacaannya. Dan akhir sekali pada ayat 63 kita akan lihat ada hukum izhar syafawi di dalam ayat tersebut. Dengar bacaan ustaz. Qalu bal ji'naka bima kanu fihi yamtarun. Qalu bal ji'naka bima kanu fihi yamtarun. Baik. Jadi kamu nampak tak dekat mana? Jadi Ustaz harap kamu nampak di mana kedudukan hukum tajwid izhar syafawi. Tada. Di sini. Jadi di yamtarun. Okey, jadi cara baca dia yamtarun. Tak boleh yantarun. Tidak boleh. Jadi bacaan yang betul ikut ustaz. Yamtarun. Yamtarun. Baik, alhamdulillah. Jadi untuk latihan ini ustaz nak kamu latihan, ustaz nak kamu baca, kamu pilih 3 ayat daripada 5 ayat ni, sama ada ayat 57 ataupun ayat 59, ayat 60, ayat 62 dan ayat 63.
Dan ustaz nak kalau ustaz nak kamu ikut urutan lah. Contoh kalau kamu pilih ayat 57, jadi ikut urutan 57, 59, 60. Kalau kamu pilih ayat 60, jadi kamu baca ayat 60, 62, 63. Ikut urutan. Jadi kamu baca 3 ayat saja daripada 5 ayat ni. Kamu record voice, record suara kamu, kemudian kamu hantar di WhatsApp group. Ustaz akan check lah bacaan kamu. Ustaz nak tengok sama ada betul atau tak bacaan kamu. Okey, contoh Ustaz baca, Ustaz nak pilih ayat 57, 59, 60, 3 ayat daripada jadi Ustaz tak akan baca ayat 62, 63 lah, sebab Ustaz pilih 3 ayat je. Jadi Ustaz akan record suara Ustaz. Okey, Ustaz akan baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ayat 57. Qala fama khatabukum ayyuhal mursalun. Ayat 59. Illa ala lutin inna lamunajjuhum ajma'in. Ayat 60. Illa imra'atahu qaddarna innaha laminal ghabirin. Sadaqallahul azim. Jadi macam tu cara dia. Dan lepas record, hantar di dalam grup. Ustaz akan semak bacaan kamu, insya-Allah. Baik, jadi itu saja untuk kelas hari ini. Ustaz harap kamu dapat manfaat daripada kelas pada hari ini, dan Ustaz sangat harapkan kamu dapat perbetulkan bacaan kamu, dapat mengenal pasti huruf-huruf izhar, hukum tajwid izhar syafawi di dalam ketika kamu membaca Al-Quran. Jadi selepas ini apabila baca Al-Quran, macam mana kita nak latih akal kita supaya akal kita ni dapat sentiasa bergerak, dapat sentiasa supaya kita tak lupa hukum izhar syafawi ni. Otak kita ni kita dah belajar ni, kita tak mau lupa. Jadi kita kena aplikasikan ketika mana kita membaca Al-Quran. Jadi ketika kamu baca Al-Quran, ketika kamu baca Al-Quran, kamu tengok ayat Al-Quran tu, dan kamu tengok hukum yang hukum izhar syafawi. Jadi apabila kamu tengok perkataan yang ada mim mati bertemu dengan huruf selain mim dan ba, maka kamu cepat-cepat dalam hati kamu, oh ini izhar syafawi. Dan kamu perbetulkan, dan kamu kena baca dengan bacaan yang betul sebab kamu dah belajar. Jadi moga-moga kamu dapat pembelajaran hari ini, dan Ustaz doakan supaya kamu sentiasa sukses dalam kehidupan kamu dan menjadi ahli Quran. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.